Apa khabar YB minggu ini? Kita bersama Yang Berhormat Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin, Exco Pendidikan dan Teknologi Negeri Melaka, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Paya Rumput. Pada Khamis ini, 26 Mei 2022, pukul 8.30 pagi. Juga boleh disaksikan secara langsung menerusi halaman Facebook Melaka FM. Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Assalamualaikum YB. Apa khabar YB? Ya, terima kasih buat semua pendengar-pendengar Melaka FM yang terus setia mendengarkan Melaka FM 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih buat semua yang ketika ini menonton di live page Melaka FM. Alhamdulillah, seperti biasa hari Khamis 8.30 pagi dapat kita ke udara dalam segmen Apa Khabar YB, dan kita hari ini cukup berbesar hati ya kerana hari ini dapat kita ke udara ya bertemankan Yang Berhormat Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin, Exco Pendidikan dan Teknologi yang juga merupakan Adun Paya Rumput. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Muni dan Melaka FM sudi menjemput saya pada pagi yang indah ni. Alhamdulillah. Pagi indah hari ni kerana senyuman Datuk pun indah saja. Dari pendengar-pendengar Melaka FM ya. Kalau dengar suara Datuk dapat dengar tu suara cerianya. Kalau nak lihat wajahnya kan, boleh saja pergi ke page kami. Jangan lupa juga untuk kongsi ataupun share kan live page pagi ni di media sosial anda, kerana tentunya ada yang menarik akan Yang Berhormat Datuk kongsikan untuk semua rakan pendengar. Datuk, apa pun sebelum tu masih sempat lagi untuk saya ucapkan selamat hari raya Datuk ya. Ya, saya juga nak mengambil kesempatan mengucap selamat hari raya kepada Cikgu Muni, pendengar-pendengar Melaka FM yang ada di Melaka FM ini. Kita masih lagi berada dalam mood Syawal. Alhamdulillah. Saya yakin dan percaya ramai orang Melaka terutamanya sedang menunggu-nunggu hari Minggu ni. Mesti dah ramai dah menunggu jemputan-jemputan yang saya yakin memang penuh lah. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita bertanya soalan kita pada pagi ni kepada Yang Berhormat Datuk, tentunya nak sapa juga terima kasih pada rakan-rakan kita, Cik Ani ya, Encik Kamal Bahrin yang sedang mendengarkan Apa Khabar YB hari ni, juga rakan-rakan kita di grup Otai, grup teman ni, Mak Jah, Abang JJ, Kak Zaimur, kita semua nak dengar ni apa yang akan Yang Berhormat Datuk kongsikan untuk hari ini. Jadi apa pun Datuk ya, untuk yang pertamanya andai kata ya kita nak bertanya pada Datuk, ramai dah kenal Datuk Alhamdulillah, tapi ada juga mungkin nak berkenalan dengan Datuk. Mungkin Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan kepada pendengar Melaka FM pagi ni pelibatan Datuk dalam arena politik negeri Melaka. Okay. Terus kepada soalan arena politik. Mesti. Sebenarnya Alhamdulillah saya bermula dengan seorang ketua pemuda cawangan. Yang mana hari ini pada tahun lebih kurang 2008 saya menjadi jawatan kuasa pemuda bahagian di Tangga Batu. Tangga Batu ni asalnya pecahan daripada Batu Berendam dahulu di zaman ayahanda saya dan Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Rustam. Beliau merupakan ketua UMNO bahagian Tangga Batu. Selepas itu dipecahkan pada Tangga Batu dan Hang Tuah Jaya. Jadi saya menjadi jawatan kuasa pemuda bahagian, ketua pemuda cawangan, dan akhirnya pada ketika Barisan Nasional telah pun kalah pada PRU 14 tempoh hari, saya mencuba nasib untuk bertanding Exco Pemuda UMNO Malaysia. Jadi selepas itulah barulah ada diberi peluang sebagai setiausaha pemuda UMNO. Kebanyakan politik saya ini kalau di peringkat nasional itu di dalam parti lah. Sehingga sekarang ni saya menjawat jawatan sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan Alhamdulillah baru-baru ni parti memberi peluang kepada saya untuk mewakili. Teruslah masuk ke dalam politik Melaka hasilnya. Jadi pengalaman tu tak adalah banyak, tetapi kalau campur tolak tu dalam 15 tahun adalah. 15 tahun saya berkhidmat dengan parti. Saya juga pernah bekerja di pejabat UMNO di PWTC sebab semasa itu saya menjawat jawatan sebagai Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Jadi Alhamdulillah banyak yang saya belajar lah. Cuma di Melaka ini seperti yang kita lihat arena politik di Melaka dia sangat unik. Banyak pemimpin-pemimpin yang lahir kalau dari Melaka ini semuanya datang daripada bawah. Jadi seperti Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri. Ketika saya Setiausaha Pemuda, saya selalu juga bersama beliau mesyuarat kerana
Yang Berhormat Ketua Menteri ketika itu menjawat jawatan sebagai Setiausaha Perhubungan UMNO Melaka. Jadi itulah serba sedikit tentang karier politik saya bermulalah pada itu. Sebab saya belajar balik daripada luar negara saja, daripada Mesir. Selepas itu saya teruslah bergiat. Cuma kita datang dari keluarga politik ni memang dah terdedah daripada awal lah. Dah terbiasa lah kiranya ya. Yeah. Anda kata tak salah untuk saya bertanya pada Yang Muhammad Datuk sebelum kita bertanya lagi kan berkenaan dengan sejarah politik Datuk ni. Nak tahu juga lah Datuk, sebelum masuk ke arena politik ni ya, dari zaman sekolah tu walaupun dah sejarah keluarga, ada sejarah politik, adakah memang Datuk daripada zaman sekolah memang dah minat dengan politik ni ataupun macam mana? Cikgu Muni, kalau boleh saya kongsikan bersama pendengar juga. Sebenarnya saya sekolah rendah, saya sekolah di kampung, di Sekolah Kebangsaan Paya Rumput. Selepas itu saya terus belajar di Kedah. Sekolah saya itu namanya Sekolah Matak Mahmud di Alostar. Sekolah beraliran agama lah. Jadi kalau nak kira, kita kongsi-kongsi sekolah saya ni di Matak Mahmud ni, kalau cenderungan politiknya banyak juga daripada kalangan kawan-kawan yang daripada PAS, UMNO tu ada tapi kurang sikit. Jadi selepas tu pun saya sambung belajar pun di Mesir, pun berada dalam saya rasa kelompok yang sama. Jadi kita dah bercampur daripada awal lagi lah. Jadi kerana itu tak ada, saya tidak pernah memegang apa-apa jawatan pun. Kalau di Mesir tu ada kelab UMNO Mesir, tapi saya tak join pun. Cuma saya selalulah mengikuti mereka dan sebagainya. Tapi selepas tu lah yang mula betul-betul bermula dengan saya selalu parti UMNO ni, kalau kita sentuh sikit, dia selalu terlibat dalam gerakan macam berkhidmat lah, membantu masyarakat dan sebagainya. Dari situlah kita bermula. Baik. Apa sekali lagi terima kasih buat semua yang nonton live page Melaka FM. Jangan lupa untuk kongsikan kerana apa yang Datuk kongsi hari ini satu yang cukup menarik. Bella, Yang Berhormat Datuk, dan tentunya kami semua sudah maklum mempunyai sejarah politik menerusi ayahanda Datuk sendiri, iaitu mantan Exco Melaka, Datuk Yassin Sharif. Jadi bagaimana Datuk melihat ia sebagai satu penanda aras untuk sentiasa memberikan yang terbaik untuk warga Don Datuk sendiri? Soalan tu saya rasa memang selalu juga ditanya. Sebenarnya dia ada kesukaran, dalam masa yang sama ada juga membantu. Kesukaran tu dari sudut apa? Kerana selalunya ada comparison. Saya adalah seorang YB baru. Memanglah baru, kita pun orang baru saja menjadi wakil rakyat. Tetapi sekarang orang dah mula start tanya dah kadang-kadang. Sebab ayahanda saya itu, Datuk Yassin, dia berkhidmat sebagai adun Paya Rumput sendiri, saya rasa lebih 3 penggal. Begitu juga dengan ketika berkhidmat sebagai Exco Kerajaan Negeri Melaka, memegang portfolio JKR, PBT. Masa tu saya masih kecil lagi lah. Jadi zaman itu zaman yang saya rasa ada sedikit berbeza dengan zaman kita sekarang ni. Zaman sekarang ni zaman media sosial. Zaman yang mana virality, kalau ada sikit salah pun sudah kita boleh sekejap je orang dah boleh viralkan dan sebagainya. Walau bagaimanapun saya cuba sedaya upaya, insya-Allah kalau tak dapat capai seperti mana ayahanda saya pun, yang pentingnya Don itu sama. Don Paya Rumput ini dari zaman ayahanda saya. Selepas itu Tun Ali sendiri pernah menjadi adun di Paya Rumput, dan arwah Datuk Tahir, seterusnya Datuk Sazali, sehinggalah selepas itu YB Rafiq, dan ketika sekarang sampai kepada saya amat berharap kita dapat, saya sendiri dan tim Japron Paya Rumput sendiri, kita dapat memberi khidmat yang terbaik untuk masyarakat Don. Politik sekarang sudah berbeza. Pengundi di Don Paya Rumput sahaja yang terbaru sudah pergi 40,000 cikgu. Jadi ketika saya bertanding tempoh hari PRN, 26,455 orang. Sekarang sudah 40,040 orang. Jadi we have to be the best lah untuk membantu semua, bantu segala yang boleh. Dan yang dah lepas seperti ayah saya tu,
boleh dijadikan penanda aras, tapi kita doalah agar dapat memberi khidmat yang sama, insya-Allah. InsyaAllah ya, moga yang all the best tu akan dapat dicapai selama-lamanya. Betul. InsyaAllah. Baiklah Datuk, kita nak beralih sedikit soalan kepada berkenaan dengan Datuk selaku Exco Pendidikan Negeri Melaka, Datuk ya. Kita sudah maklum sekarang ni Peak Kids dilanjutkan pada 31 Mei. Tak berapa lama lagi sebenarnya ni. Jadi Datuk nak tanya pada Datuk lah berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang diberikan kepada anak-anak kita ni usia 5 tahun hingga bawah 12 tahun ni. Kan nak tahu masih kurang untuk pengambilan vaksin ni sebenarnya. Dia Datuk mungkin ada pesanan sikit pada ibu ayah berkenaan dengan pengambilan vaksin kepada kanak-kanak ni. Saya berulang kali Cikgu Murni memohon, merayu, sampai ada satu ketika saya juga dicemoh kerana terlalu mempromosikan vaksin ini. Walau bagaimanapun saya anggap itu sebagai lumrah bila kita menjawat sesuatu jawatan ni. Cuma sekarang sudah berada di hujung-hujung. Kerana apa saya kata hujung-hujung? Vaksin itu insya-Allah ada. Tetapi apa kekurangannya selepas 31 Mei? Mak ibu bapa akan kena bayar sendiri. Dalam masa yang sama juga vaksin yang ada bukan lagi Pfizer dan sebagainya. Tidaklah pembezaan itu. Cuma kalau mahu sekarang ni kita cepat-cepatlah ambil lagi. Masih ada masa sebelum 31 Mei. Tetapi saya rasa ada satu perkara yang penting untuk kita highlightkan. Jangan berhenti. Katalah kalau selepas 31 Mei pun ambillah juga. Kalau masa tu mungkin pilihan kita tak mau masa tu, sebab saya dapat mendengar banyak ibu bapa memberi maklum balas mengatakan ingin tunggu dahulu, nak tengok dahulu. Okey, tengoklah. Namun yang mungkin ada sedikit kesusahannya selepas ini mungkin akan dibayar. Tak apalah, yang pentingnya kalau kita kena bayar pun ini adalah demi keselamatan anak kita. Betul. Saya sentiasa ingatkan di Jabatan Pendidikan Negeri, promosi ataupun permintaan kita, rayuan kita untuk ibu bapa teruskan vaksin ini, jangan berhenti. 31 Mei bukan penamatnya. Yang itu kita mesti ingat. Kita teruskan sebab memang rendah. Terutamanya boleh saya katakan yang rendah ini adalah di kalangan orang Melayu. Jadi kita mesti galakkan lagi untuk cepat-cepat ambil vaksin. Dan kalau tak sempat 31 Mei kita cuba lagi. Selepas tu jangan berhenti. Jangan berhenti sebabnya masih ada, cuma berbayar. Apapun kita sebagai ibu bapa fikirkan yang terbaik untuk pelindungan anak-anak kita. Betul cikgu. Baik, kita akan berehat seketika, Datuk, boleh ya? Boleh. Dan kepada semua rakan pendengar yang dengarkan kami di 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik dan juga yang menonton di live page Melaka FM, jangan ke mana-mana kerana selepas ini Muhammad Datuk akan berkongsi sedikitlah berkenaan dengan peralihan endemik ni kan. Sekejap saja nanti. Kita lihat dahulu, terus setia dengarkan Apa Khabar YB Melaka. Assalamualaikum. Apa khabar YB? Apa khabar YB minggu ini? Kita bersama Yang Berhormat Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin, Exco Pendidikan dan Teknologi Negeri Melaka, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Paya Rumput. Pada Khamis ini, 26 Mei 2022, pukul 8.30 pagi. Juga boleh disaksikan secara langsung menerusi halaman Facebook Melaka FM. Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Assalamualaikum YB. Apa khabar YB? Ya, apa khabar YB di Melaka FM masih terus menemani semua rakan pendengar, teman-teman yang dengarkan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan sebelum kita kembali bersama dengan berbagai lagi perkongsian menarik oleh Yang Berhormat Datuk sendiri, Datuk ada ramai juga ni sampaikan ucapan pada Datuk ni di page Melaka FM yang sedang menonton Datuk ni. Encik Ruslan Umar katanya Assalamualaikum Datuk. Encik Rashid Umar katanya terbaik Yang Berhormat Datuk Haji Rais, semoga terus maju jaya katanya. Chua juga menyapa Encik Muhammad Azimin katanya terbaik Datuk ya. Juga Syafiq Sapet nama di Facebook katanya pemimpin muda yang berjiwa rakyat terbaik Adun Paya Rumput. Terima kasih buat Cik Syafiq ya. Lagi yang menyapa kita Datuk Rahim Bani juga menyapa kita berdua.
Kita ada juga Encik Muhammad Asri Yaakob, katanya Datuk merupakan pemimpin muda yang berkaliber dan berwawasan besar. Bukan senang nak jumpa pemimpin muda seperti ini, katanya, yang bermula menyantuni akar umbi, katanya. Alhamdulillah. Juga Cik Nong menyapa semua, ya. Azizat Aziz juga tanya, apa khabar YB? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Kak Zamuar katanya pada YB, ya, selamat pagi YB, cantik baju YB. Baju cantik, orangnya tak ada lagi. Juga Cik Zainal Aziz, ya, juga menyapa. Dan juga Cik Muhammad Fauzi katanya, wah, saya ajak pergi breakfast, katanya, dekat sebelah je KR, ya. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang menyapa di page Melaka FM, ya. Dan Alhamdulillah kita masih nak bertanya sesuatu yang cukup menarik kepada Yang Berhormat Datuk Rais, ya, berkenaan dengan Exco Pendidikan Negeri Melaka ni lah, ya. Kerana kita sudah maklum, Datuk, ya, peralihan fasa endemik ni memberi nafas baru kepada para pelajar yang dah pun ke sekolah bersemuka dengan kawan-kawan, bersemuka dengan cikgu-cikgu. Memang anak-anak kita ni seronok pergi sekolah sebenarnya. Kita pun kalau dapat sekolah balik seronok. Jadi nak tahu, Datuk, pada apa yang dilakukan sendirilah oleh Jabatan Pendidikan agar anak-anak kita ni mendapat pendidikan yang terbaik dalam tempoh fasa peralihan endemik ni sendiri, Datuk. Okey, yang sebenarnya kita kena faham, bila fasa endemik ni saja, nombor satu sekali adalah semua dah balik normal. Betul lah. Dia tak ada lagi dah penggiliran, dah tak ada aktiviti luar, kita dah benarkan. Orang luar dah boleh masuk juga ke dalam sekolah. Dahulunya pemimpin kawasan pun nak masuk pun tak boleh. Sebab memang ada peraturan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan sendiri untuk tidak membenarkan orang luar untuk masuk dengan mudah lah. Jadi pada saya, ini adalah peluang untuk semua, bukan sahaja guru-guru, bukan sahaja jabatan, malah inilah ibu bapa yang kalau boleh mari kita sama-sama bagi semangat kepada anak kita. Sebab faham sajalah, anak kita dah 2 tahun lebih mereka belajar, kejap sekolah, kejap tak sekolah, kejap online. So now inilah masa dia dah boleh bersukan, contoh dia. Secara macam dulu-dulu. Dah tak perlu pakai pelitup muka, boleh main bola. Jadi saya dah minta kepada pihak sekolah untuk kita utamakan juga aktiviti kurikulum dan co-kurikulum ini. Supaya hari ini mereka, anak-anak kita ni dengan cepat dia dapat rasa balik dia punya zaman yang sebelum pandemik ni. Sebab dah lama kadang-kadang mungkin dia dah letih. Orang Melaka kata macam dah lemau. Jadi bila dah lemau ni, masa ni kita nak kena kejutkan mereka sikit. Kita akan buat piala bola sepak, bola jaring untuk sukan. Dan ada setengah-setengah ni saya dapat cadangan nak buat pertandingan kawat. InsyaAllah saya juga dah minta untuk pihak jabatan, kita akan anjurkan pertandingan nasyid. Kalau boleh nasyid ni kita nak buat peringkat kebangsaan. Yang mana hari ni dah lama kita tak dengar sekolah ada buat musabaqah, ada buat nasyid. Lepas tu kita ada panggil daripada sekolah, daripada luar negeri-negeri lain datang. Jadi kita ada banyak planning sebenarnya untuk melepasi fasa endemik yang bukan hanya melibatkan pembelajaran di dalam kelas. Kerana kalau kita tengok sekarang ni, murid-murid ini dinilai bukan hanya daripada peperiksaan itu. Jadi kita kena faham, kalau macam yang sekolah teknik vocational ni kita sedang perkasakan lagi, sebab Melaka ni kita sebenarnya ada pusat STEM, iaitu di Universiti Teknikal Melaka. Baru-baru ni saya dapat berjumpa dengan Naib Chancellor Universiti Teknikal Melaka untuk kita berkolaborasi bagaimana untuk mereka dapat bantu sekolah-sekolah ni dalam STEM ni. Jadi insya-Allah pelbagai perancangan yang saya rasa bukan saja daripada Jabatan Pendidikan, malah perlu sangat kepada penglibatan para ibu bapa untuk kita menaikkan semangat anak-anak kita ni. Yang mana lemau tu kita bangunkan. Baik, Datuk, itu satu yang cukup menarik sebenarnya kan, sebabnya kita nak bagi semangat pada anak kita balik lah. Betul, Datuk kata tadi, lama saya tak dengar pertandingan nasyid, nazam dulu sesama sekolah, Datuk. Ya. Baik, Datuk, ini kita nak beralih kepada satu isu, iaitu berkenaan dengan penyakit ataupun jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD, yang kita sudah maklum sangat meningkat, Datuk, ya, mendadak peningkatannya. Jadi sedikit seruan Datuk lah, ataupun saranan Datuk kepada pengusaha-pengusaha tadika, taska, ya, ataupun sebagainya untuk membantu kerajaan menangani penyakit ini sendiri.
Seperti yang pernah saya katakan sebelum ini, perkara pokok yang utama, saya minta kepada para ibu bapa dahulu. Kita mesti kalau dapat sama-sama kita jaga antara kita. Jadi kita mesti ada rasa tanggungjawab. Kalau kita nampak anak-anak kita macam ada simptom untuk penyakit HFMD ni, cepat-cepat kita bawa untuk pergi rawatan dan jangan kita hantar ke sekolah. Peningkatan kes yang banyak ini, maklumat yang saya terima adalah ada di antara ibu bapa yang ialah kita faham mereka perlu pergi bekerja dan perlu hantar anak ke taska, tetapi dalam hal ini tidak boleh dibawa main-main lah. Kerana apa? Kerana sangat penting peningkatan kes yang berlaku ni sekejap saja. Tiba-tibanya dah sampai kita ada penambahan beberapa beribu dah. Jadi saya amat berharaplah kepada para ibu bapa dan untuk pengusaha-pengusaha taska, kita mesti sentiasa bekerja rapat, bekerjasama bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri. Kalau ada sahaja berlaku dalam student di dalam taska itu, mungkin melebihi ada setengah-setengah kesnya, dah lebih daripada SOP yang perlu, cepat maklumkan. Kerana penutupan sekolah, penutupan taska ini sebenarnya dilakukan oleh Jabatan Kesihatan. Kami bila dapat arahan notis penutupan baru kita tutup. Jadi pada saya, insya-Allah kalau semua bekerja sama dengan rapat, kita dapat kawal. Kerana HFMD ni satu lagi yang mungkin maklumat yang saya dapat adalah kenapa peningkatan ini berlaku, sebab selama ni kita dah hampir 2 tahun kita tidak ada pergi sekolah, kurang dan sebagainya. Jadi benda tu tidak ada berjangkit. Anak-anak kita berada di rumah saja. Tapi sekarang ni bila dah mula pergi sekolah, penularan itu boleh berlaku. Jadi insya-Allah kalau kita sama-sama jaga antara sama lain, kita akan dapat kawal kes ini, insya-Allah. Insya-Allah ya, apa pun bermula di rumah, jaga kebersihan, itu yang penting ya. Baiklah, sebenarnya ikutkan banyak kita nak bertanya pada Yang Berhormat Datuk ni, tapi itulah masa yang agak mencemburui kita ni. Tetapi nak tanya juga pada Datuk sedikit ya. Mungkin dapat Datuk kongsikan sedikitlah berkaitan aktiviti di Japarun Pai Rumput sendiri, agar tentunya rakan-rakan kita di sana, masyarakat di Pai Rumput mendapat peluang apa yang disalurkan di sana. Pertama sekali saya nak ucap kepada masyarakat di Dom Pai Rumput lah. Saya ucap terima kasih kepada siapa yang hari itu sempat datang ke rumah terbuka saya pada 7 Mei tempoh hari. Terima kasih banyak. Dan untuk masyarakat Dom Pai Rumput, saya mengambil kesempatan nak memohon maaf lah, ampun dan maaf kalau sepanjang saya dah berkhidmat selama 6 bulan ni banyak lagi kekurangan. Tapi insya-Allah kita akan tambah baik. Saya dan tim saya di Japarun Pai Rumput sentiasa cuba sedaya upaya untuk kita lakukan yang terbaik. Antara inisiatif-inisiatif yang kita dah lakukan adalah saya dah berjaya melakukan tuition percuma untuk student-student SPM. Yang ini kita tak akan berhenti. Kita akan teruskan. Malah apabila telah ada sekarang boleh tuition secara bersemuka, ini kita akan lakukan. Dan syukur juga hari ini, insya-Allah baru-baru ni Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun bersama bersetuju. Saya juga telah melaporkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang ada satu masjid baru yang akan dibina di dalam Dun Pai Rumput. Saya bersyukur sangat. Dalam masa yang sama, insya-Allah kita juga akan ada satu sekolah agama di dalam Dun Pai Rumput juga. Kawasannya kita nantikan nanti. Saya juga terus memikirkan bagaimana untuk kita mengatasi masalah pekerjaan. Jadi yang ini, itulah dahulunya dalam manifesto saya ada ketengahkan untuk membuka Uptown Pai Rumput. Jadi yang Uptown ni saya dalam rangka kerja telah pun berbincang dengan majlis, begitu juga dengan Exco yang bertanggungjawab Datuk Zaidi. Kita cuba sedaya upaya untuk realisasikan. Dan yang terakhir sekali, keperluan untuk don saya ini, kalau pengundinya saja 40,000, bayangkan penduduknya. Jadi saya amat berharap dan saya sedang berusaha untuk menambah lebih banyak lagi rumah mampu milik. Jadi insya-Allah lah kita doa sama-sama. Ini bukan saja janji daripada saya, malah ini adalah tanggungjawab saya selaku wakil rakyat kawasan. Jadi saya sentiasa mementingkan keselesaan dan
kepayahan penduduk. Jadi saya cuba sedaya upaya untuk dapatkanlah rumah untuk penambahan, sebab kita hanya ada satu saja PPR sekarang, iaitu PPR Kerubong. Kalau kita ada dapat tambah PPR satu lagi, alhamdulillah, syukur, insya-Allah. Jadi itu saja Cikgu Muni kalau untuk masyarakat Don Pai Rumput ni, dan mereka yang mana di Don Pai Rumput tahu. InsyaAllah setiap hari Jumaat saya memang ada di Japurun. Melainkan kadang-kadang berada di luar negara ataupun saya berada, ada hal-hal lain lah yang tak dapat dielakkan. Jadi mereka boleh saja datang pada bila-bila masa di Japurun, dan boleh kontak yang mana-mana yang perlu. InsyaAllah kita akan sentiasa membantu sedaya upaya. InsyaAllah, itu dia. Alhamdulillah, satu yang perkara yang cukup baik dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk sendiri untuk apa khabar YB hari ini. Terima kasih Datuk sudi hadir ke konti siaran Melaka FM ya, dalam segmen apa khabar YB. Ada rezeki kita akan ke udara lagi Datuk ya. Terima kasih. InsyaAllah. Kalau panggil kita datanglah. Mesti. Datuk pun terima kasih untuk hari ini Datuk. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Hati-hati kalau ada yang nak menjelajah ke rumah terbuka lagi pada minggu ini, insyaAllah. Dan jangan lupa rumah terbuka Kerajaan Negeri Melaka pada hari Sabtu ini. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Yang Berhormat Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin, Esko Pendidikan dan Teknologi, yang juga merupakan adun Pai Rumput dalam segmen Apa Khabar YB. Terima kasih buat semua yang mendengarkan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTMK. Ucapan terima kasih juga oleh penerbit kita Saudara Azizi Syahril, dan juga terima kasih pada Timbalan dan Pengarah RTM Melaka Encik Fitri yang juga bersama dengan kami di konti siaran Melaka FM. Jangan ke mana-mana, tepat pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan akad utama 9 pagi. Sejarah telah mengajar kita erti bersyukur serta menghargai nikmat yang terhidang.